Menjemput Yang Mulia Raja Tan Sri Dato' Zulkifli, Raja Tan Sri Arsyad bin Raja Tun Uda, Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Amir untuk menyampaikan ucapan beliau sekaligus sebagai pembuka tirai Majlis Perasmian Persidangan Sekolah Amanah tahun 2018. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada majlis. Lebih dahulu kita beri pokan yang dimulai kepada Wheel of Israel Science Teaching Insya Majlis dan ada membaca doa dan kanak-kanak yang pelajar-pelajar yang telah mereka wahai nyanyian pagi, nyanyian National Anthem. Terima kasih. Yang berusaha Encik Wan Saiful bin Wan Jan, penasihat yang berhormat Menteri Pendidikan Malaysia, yang berusaha Encik Omar bin Haji Mahli, Wakil Pengarah BPN Sarawak, yang berbahagia Tan Sri Dato' Profesor Zulkifli bin Abdul Razak, Pengerusi Lembaga Pengarah Tibet Services Kendal Berhad, tetamu jemputan rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. A very good morning to everyone. Saya bagi pihak Yayasan Amir ingin mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dan mengucapkan terima kasih atas penyertaan tuan-tuan dan puan-puan ke persidangan program Sekolah Amanah tahun 2018. Kami merasa bangga kerana penyertaan persidangan tahun ini telah menarik seramai 200 peserta. Ini kali ke-6 persidangan program Sekolah Amanah diadakan. Sejak yang pertama diadakan di Berjaya Times Square Kuala Lumpur dalam tahun 2012, bilangan peserta telah meningkat dari 300 peserta hingga 300 pada kali. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kami kepada Yang Besar Encik Wan Saiful bin Wan Jan, penasihat yang berhormat Menteri Pendidikan Malaysia, kerana telah pergi meluangkan masa datang ke Kuching untuk bersama kami pada pagi ini serta merasmikan pembukaan persidangan program Sekolah Amanah. Terima kasih. Kini bilangan Sekolah Amanah berada 83 buah sekolah di kalangan lebih daripada 65,000 pelajar, 4,670 guru, dan program ini berada di 10 Jabatan Pendidikan Negeri BPN serta 23 pejabat pendidikan daerah. Di sini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kami kepada seluruh warga Kementerian Pendidikan Malaysia atas sokongan dan komitmen yang telah diberi kepada program Sekolah Amanah ini. Terima kasih.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tema persidangan pada tahun ini adalah transformasi Melangkawi Sempadan. Ia dipilih untuk memberi suatu gambaran yang jelas mengenai pendidikan transformasi pendidikan dalam konteks global melalui pendedahan teknik, budaya, nilai dan sistem yang lebih matang dalam memartabatkan portfolio pendidikan negara. Saya percaya setiap sekolah amanah yang menjalani program ini mempunyai keunikan dan keistimewaan tersendiri sepanjang menempuh fasa transformasi yang berlaku. Justru itu, dalam usaha memperkasa kualiti dan kebolehupayaan transformasi yang dijalankan, kami menjemput delegasi EduCluster Finland yang telah diperakui antara terbaik di dunia untuk berkongsi kepakaran pendidikan yang telah dijalankan di negara mereka bersama warga pendidikan kita. Pihak Kementerian, Yayasan Amir dan Impact Services telah mengenal pasti 6 tema bingkil, khususnya dalam perspektif pedagogi pengajaran dan pelajaran yang akan dijalankan dan dibengkel sepanjang sidangan ini dijalankan. Ladies and gentlemen, we are indeed delighted and privileged to have the delegation from EduCluster Finland with us here at this conference. They are an organization that creates sustainable learning communities and lifelong learning. They are here with us to share their world-acclaimed teaching and learning methodology. To the delegation of EduCluster Finland, welcome to Malaysia, welcome to Kuching, and welcome to the Trustful Conference. Yayasan Amir berasa amat berpeluang apabila program sekolah amanah memenangi anugerah inovasi Perdana Menteri pada tahun lepas. Dengan persetujuan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, kami telah membelanjakan wang menangan untuk menjemput delegasi EduCluster Finland ke persidangan kami percaya ini adalah cara yang terbaik untuk memastikan bahawa kemenangan dapat diberikan kembali kepada pihak sekolah, kerana kemenangan ini adalah kemenangan sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, antara kelaikan yang terdapat dalam persidangan pada tahun ini ialah program kolaborasi antara Yayasan Amir dan My Harapan, sebuah badan yang tidak berasaskan keuntungan, dalam usaha menyokong pelibatan belia-belia di Malaysia menjalankan projek pembangunan sosial negara melalui penganjuran Yayasan Amir Cup Social Business Challenge 2018. Pertandingan ini diadakan untuk meningkatkan kesadaran
isu-isu sosial yang berlaku di sekitar sekolah dan membangunkan pakar usahawan sosial untuk menyelesaikan cabaran yang dikenal pasti. Kami menerima 32 penyertaan dan 3 sekolah yang telah berjaya memasuki peringkat akhir tandingan ini akan membentangkan projek sosial mereka pada malam esok. Di sini saya ingin mengucapkan tahniah kepada SMK Pengkalan Berangan Terengganu, SMK Pulau Indah Selangor, SMK Bandar Baru Salak ini Selangor yang telah berjaya sampai ke peringkat akhir tandingan. Persidangan Sekolah Amanah pada tahun ini juga mempunyai kelainan sendiri, di mana kami telah menjemput pelajar Sekolah Amanah untuk menjadi pemamil yang mewakili negeri masing-masing. Saya ingin menjemput hadirin dan hadirat sekalian untuk meluangkan sedikit masa melawat 10 buah tapak pameran yang terletak di luar Dewan. Pada masa yang sama, persidangan kali ini juga turut mengundang 2 artis negara yang amat berpengalaman dalam industri seni, yaitu Hajah Fauzia Anawi dan Ranidah Imran untuk sesi bersama pelajar. Dalam sesi ini, pelajar akan didedahkan dengan bimbingan kepimpinan dan drama yang berfokus ke arah memupukkan bakat dan potensi pelajar secara dinamik dan berinovasi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya akhiri ucapan saya ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan diri merakamkan ribuan terima kasih kepada penaja-penaja yang terus memberi sokongan kepada program Sekolah Amanah sehingga ini. Mereka adalah Khazanah Nasional Berhad, Yayasan Hasanah, Petronas, Tenaga Nasional, Himpunan BEM Berhad, Westport Malaysia, Yayasan Raya Dewi, dan Yayasan Pahang. Program Sekolah Amanah memberi peluang keemasan pada pihak swasta yang ingin menyumbang ke arah pembangunan pendidikan negara. Dan saya berharap lebih banyak lagi pihak pengajar akan tampil memberi sokongan kepada pemerintah. Ladies and gentlemen, once again, may I express our gratitude to Yang Besar Evan Saiful Wanjang for giving us some of this valuable time this morning. You may not be aware, he's a very busy man, having multitask, some necessarily almost impossible tasks, and yet it's found time to be with us here. Thank you. And to you, ladies and gentlemen,
This is a sharing and learning. Transformation beyond borders begins with you. So please come to the session ready to participate, ready to discover and explore new ideas. It is also a great time to reach out and make new friends. Ladies and gentlemen, program Sekolah Amanah is now 8 years old. Having reached that age, it is only fitting that we let the students tell you the story, what program Sekolah Amanah is all about. So please listen to their story. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chess School is a program which involves certain schools in Malaysia with teachers and students on a different way of teaching and learning. So it's like a change in this new era of teaching and learning. Dia lebih kepada involve pada student. Dia tak terlalu fokus pada guru. Trust ni macam nampak macam ada potensi untuk membangun. So trust schools are schools that are exposed to new and different types of learning and teaching techniques, and these techniques are suitable to the 21st century way of learning. All this while, I thought learning was just sitting in class, listening to teachers talk about their subject. But since I was here in Chess School, it changed me that learning is not all about getting A's for exams and for studying. It's a learning process. It's a process and experience that one should enjoy. Pembelajaran dalam kelas tu macam tak ada betul, tak ada yang salah. Yang ada tepat atau kurang tepat kan. Jadi itu lebih macam encourage kami semua student ni untuk macam kumpulkan idea kami yang ni. Tak boleh macam dia bukan menjaga kami tapi lebih dalam mata keyakinan kita sendiri lah. Kat sekolah, mereka tahu-tahu macam-macam benda. Berbeza dengan sekolah-sekolah harian biasa, di mana kalau dekat sekolah-sekolah biasa, kita tengok hasil kerja kita, kalau yang lawa je, kita boleh tengok dekat dinding, kita tambah dekat pintu. Tapi kalau dekat sekolah amanah, kita akan tengok dekat setiap SBC, setiap subjek base classroom, akan ada hasil kerja kita. It's like I feel like I'm involved in this classroom. I'm not left out. And what I like most of all is what do you call the Robin? Daily Robin. Yeah, the Robin. It's because you get to share your opinions with everyone else, and you have a say in that classroom. It's not like you sit down and your opinion is not regarded. So here in Chess School, we sit in a group. Usually it's in a group of 4 or more. So it encourages group work actually. It does, so everyone is involved in that certain discussion. You don't think on your own, you don't succeed on your own. You involve everyone else, your friends. A good school to me, it is how the school teach you the way you think is different from other people. I think Trust School has changed my classrooms to become more informative, beautiful, cheerful, and a conducive place to learn. And I think it has changed my school to have a better administration, and we learn new and better, more effective ways to learn. Sebelum ni saya jenis yang agak pendiam, tak banyak cakap. Tapi since sekolah manah wujud di sekolah kami, dan SBG pun mula wujud di sekolah kami, dan saya enjoy SBG pada tahun masa saya Form 3, dan dari situ saya mula berubah dari segi disiplin, keberanian untuk bercakap di depan khalayak. I think in a good school there should be a good relationship with the parents, the students, the teachers, and the community. Sekolah yang bagus ialah sekolah yang melibatkan pelajar dia untuk turut sama dalam pembangunan sekolah tu.
memberikan keutamaan kepada perkhidmatan pelajar-pelajar. Kalau yang bagus ni bila students dia macam yakin kalau macam dia ni di sekolah dia boleh ubah diri dia orang, dia boleh ubah hidup dia orang, dia boleh ubah masa depan dia orang. I think the impact to me is that I've become braver to speak out. I've become more independent because through trust school, when we learn more and discover more by our own selves. We go out discovering new things, we explore the topics by ourselves, and we kind of learn more. And I think through trust school, I've become a better leader because I've improved my leadership skills and my potential skills. Saya diberi peluang untuk bercakap. Saya diberi peluang untuk meminta kepada saya dengan buat program. Lepas tu saya boleh bercakap dekat hadapan halayak ramai. Di mana setiap bulan saya akan berdiri ke depan dan saya akan bercakap. Saya akan instruct orang untuk duduk dalam barisan semua. Dan saya memang kalau masuk sekolah ni saya mulai tak boleh nak berhenti cakap. Sebab saya rasa bila saya berhenti cakap tu something is wrong with me. Saya lebih berani untuk bercakap di hadapan. Saya tidak akan kalah-kalah. Dulu saya akan rasa insecure ataupun low self-esteem untuk cakap kat depan. Tapi sekarang ni saya macam saya lebih berani dan saya tidak takut untuk mencari apa pendapat orang. Saya lebih terbuka pemikiran saya. Cikgu ni dia actually bukan stick to untuk melahirkan student yang lebih berkejaya, lebih pandai, tapi dia actually perlu juga memahami perasaan student, macam apa yang diorang nak, minat diorang. So my name is Daniel Shazani Binti Amarizwan, and one day I would really like to become a journalist. My name is Nisha Lee and I would like to be an environmental lawyer in the future. Nama saya Elaine, saya nak bantu CBCTV dan saya ingin menjadi seorang pakar bedah. Saya Muhammad Darwis Rasul Muhammad. Saya bercita-cita untuk menjadi pegawai talian diplomatik. My name is Rachel and I would like to be like my father. My name is Nisha Gunade and I want to be a teacher. My name is Rosabel and I would like to be a teacher. I think in short, trust schools have implemented a way of learning which is exciting and fun. Thank you, Mulia Raja Tan Sri. That was a cool video. I really like the video. It tells me about the program and the voice is from us, the students. Thank you again. Daun semulur di Pekansari, batang jerami rebah ke bumi. Madah dihulur, sembah diberi, kata prasni, hajatnya kami. Sidang hadirin yang dihormati, majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan yang berusaha Encik Wan Saiful Wanjan selaku Wakil Menteri Pendidikan Malaysia untuk menyampaikan ucapan beliau sekaligus merasmikan Persidangan Sekolah Amanah tahun 2018. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Saudara dan saudari pengurusi majlis, they put a stool here. So clearly saying that I'm short. You're trying to say something here. Okay. Good. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tetamu dan penghormat, cikgu-cikgu, para pemimpin sekolah, para pelajar yang saya hormati. Let me also join Tan Sri Arshad just now in thanking the Edu Cluster Finland group for joining us today. I really hope I will be able to join in some of the sessions to listen from your experience. The minister keeps talking about how he envies the education system in Finland, and it will be really a great honor to be able to learn from the presenters. Sedang diri yang dihormati sekalian, alhamdulillah bersyukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan berkat limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis perasmian persidangan program Sekolah Amanah tahun 2018 pada pagi ini. Bagi mereka yang mengenali saya sebelum ini, saya rasa bukanlah satu rahsia bahawa topik Sekolah Amanah adalah satu topik yang dekat di hati saya.
Sebagai individu yang diamanahkan bagi pihak jawatankuasa Manifesto Pakatan Harapan untuk mengarang manifesto buku harapan yang menjadi panduan kepada kerajaan Pakatan Harapan hari ini, saya memang sengaja mengusahakan agar topik sekolah amanah dimasukkan secara spesifik dalam janji ke-49 dalam buku harapan. Semasa menulis, tuan-tuan dan puan, sebenarnya saya sampaikan bahawa peranan saya hanya akan tamat sekadar mengarang manifesto sahaja. Tetapi alhamdulillah dengan kuasa yang Allah berikan dan amanah yang diberikan kepada kami, kini saya duduk di Kementerian Pendidikan dan janji-janji yang saya tulis dalam buku harapan, terutamanya yang berkaitan dengan pendidikan, tiba-tiba menjadi tanggungjawab, sebahagian daripada tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Ini adalah perkara yang tidak saya jangka, tapi itulah juga sedikit anekdot sejarah yang membawa saya kepada persidangan pada hari ini. Apabila kita menerima jemputan untuk menghadiri persidangan ini, saya tengok topik sekolah amanah dan saya beritahu kepada Yang Berhormat Menteri, kalau boleh saya nak hadir untuk bersama-sama. Saya juga nak menyampaikan salam daripada Yang Berhormat Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik yang tak dapat hadir pada pagi ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, sebelum saya pergi lebih lanjut, saya menekankan ucapan syabas dan tahniah kepada pihak penganjur atas usaha menganjurkan persidangan program sekolah amanah buat kali yang persidangan program sekolah amanah buat kali ke-6 bertemakan transformasi melangkaui sempadan, Transformation Beyond Borders. Tema ini amat bertepatan dengan pengisian persidangan yang akan berlangsung sepanjang 3 hari dengan perancangan program yang berbagai, termasuklah juga sesi perkongsian ilmu oleh pakar pendidikan negara Finland, program-program berteraskan murid yang berfokuskan kepada kepimpinan dan lain-lain agenda yang telah diaturkan. Persidangan seperti ini seharusnya dapat memberi inspirasi pada warga pendidik dalam merealisasikan agenda kerajaan untuk menjadikan sekolah-sekolah kerajaan sebagai sekolah pilihan utama ibu bapa. Perkongsian pintar antara kerajaan dan sektor swasta amat diperlukan bagi meningkatkan kualiti penyampaian pendidikan, merealisasikan misi pendidikan nasional, dan jangan dilupakan juga untuk memastikan perbelanjaan kerajaan yang begitu besar dalam bidang pendidikan dapat dioptimalkan manfaatnya. Justru persidangan ini boleh dijadikan platform untuk memberi pendedahan kepada pihak yang berminat untuk menawarkan organisasi mereka sebagai penaja program sekolah amanah. Saya amat berharap dengan pencapaian yang ditunjukkan oleh sekolah-sekolah dan program sekolah amanah ini, lebih banyak pihak, sama ada syarikat atau individu, akan menunjukkan minat untuk turut serta bekerjasama dengan kementerian dalam membantu inisiatif transformasi ini. Saya rasa bukti yang kita lihat dalam video tadi sudah jelas betapa program sekolah amanah adalah satu program yang berjaya, dan dengan kejayaan itu kita patut pastikan bahawa daripada bilangan sekolah yang ada sekarang, dia boleh dilipat gandakan lagi bilangannya. Saya tengok tadi dalam peta yang menyenaraikan nama-nama sekolah amanah yang wujud dalam Malaysia, masih ada lagi negeri-negeri yang belum mempunyai sekolah amanah. Dan bilangan 83 dalam masa 8 tahun bagi saya adalah satu bilangan yang amat kecil berbanding dengan potensi yang ada dalam konsep sekolah amanah ini. Harapan saya ialah kita boleh melipat gandakan bilangan ini dan memastikan bahawa tidak ada negeri yang ketinggalan dalam menikmati faedah daripada sekolah amanah. Malahan saya juga berharap akan wujud lebih banyak lagi pihak yang akan bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan untuk mempelbagaikan model sekolah amanah dan juga membantu, malahan mungkin ke bersaing dengan mereka yang menjalankan sekolah amanah pada hari ini, agar akhirnya para pelajar dan ibu bapa dapat menikmati faedah daripada persaingan yang sihat antara providers of services sekolah amanah ini. Hadirin yang dihormati sekalian, program sekolah amanah yang pada masa ini berjumlah 83 buah sekolah dan melibatkan 10 buah JKN dengan menggunakan pendekatan whole school improvement sebagai strategi perubahan pendidikan. Program sekolah amanah hari ini mengaplikasikan amalan terbaik dalam pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pembelajaran dan pengajaran. Ia adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan yang unggul melalui persekitaran pembelajaran murid yang aktif lagi bermakna. Untuk mewujudkan senario ini, sekolah memerlukan kepimpinan yang berkualiti serta berwawasan, guru yang kompeten dan mempunyai aspirasi tinggi, dan komitmen ibu bapa dan komuniti yang padu. Selain daripada itu, sebarang perubahan dalam pendidikan tidak boleh dilihat
dalam perspektif persekitaran organisasi yang terlibat sahaja. Setiap subsistem dalam sistem pendidikan juga perlu mengambil tanggungjawab dan memulakan perubahan gaya fikir dan amalan yang dipraktikkan. Ini bermaksud gaya fikir pengurusan tertinggi dari bahagian-bahagian dalam kementerian, pimpinan tertinggi kementerian sendiri, dalam DPN, dalam PPE, guru-guru, ibu bapa dan juga pelajar mestilah dihalakan ke arah perubahan yang kita kehendaki. Sekolah hanya boleh menjadi lebih baik sekiranya seluruh ekosistem itu membantu sekolah menjadi lebih baik. Program Sekolah Amanah ini juga merupakan salah satu usaha untuk merapatkan jurang yang wujud dalam masyarakat. Ia menambah baik jaringan pentadbiran antara sekolah primer dengan sekolah yang kurang berkemampuan, serta juga merangsang guru untuk lebih berinovasi untuk membawa kebaikan. Malahan saya difahamkan juga program ini mahu mewujudkan satu ripple effect. Contohnya seperti berlaku di negeri Johor, di mana pengetua dan guru besar sekolah amanah kohort pertama yang telah berpindah ke sekolah lain menggunakan pendekatan sekolah amanah di sekolah baru yang mereka ditempatkan. Saya berpandangan bahawa konsep modal insan yang diterapkan dalam program ini mampu diaplikasikan di semua sekolah bagi memastikan kemenjadian murid yang holistik, berkebolehan, berkualiti, berwibawa tinggi, berintegriti dan berpegang dengan nilai-nilai moral yang kukuh serta dapat melahirkan pemimpin di semua peringkat dalam pesanan masyarakat. Pendidikan di Malaysia mestilah boleh menjadi pencetus kreativiti dan penjana inovasi generasi muda. Kerajaan mahukan supaya sistem pendidikan kita mampu melengkapkan setiap murid dengan kemahiran baru yang diperlukan untuk merebut peluang pada peringkat serantau dan juga global. Sistem pembelajaran dalam pendidikan abad ke-21 ini amat menuntut penglibatan pelbagai pihak di luar lingkungan sekolah tanpa mengenepikan atau mengurangkan peranan sekolah dan guru. Malahan mungkin boleh juga kita katakan bahawa expectation, harapan yang diberikan oleh rakyat kepada guru-guru memang amat tinggi, malahan menjadi lebih tinggi dalam masa ini. Oleh itu saya ingin menggalakkan pihak pentadbir sekolah untuk memainkan peranan yang lebih drastik dan berani bagi mewujudkan satu budaya baru yang lebih positif demi kebaikan pelajar. Penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta dalam pendidikan perlu diperluas untuk menjayakan pembangunan pendidikan di Malaysia, memandangkan mereka semua merupakan pelengkap, pengukuh dan pencepat atau accelerator pada kemajuan pendidikan sesebuah negara. Dan saya rasa perubahan budaya ini adalah satu benda yang memang amat penting. Tadi dalam video tadi saya tertarik apabila salah seorang wakil pelajar kata dia pergi sekolah tak boleh berhenti bercakap. Saya ingat kalau masa saya sekolah dulu tak lama sangat, muda lagi pun. Tapi masa saya sekolah dulu kalau tak boleh berhenti bercakap tu jawapannya ada berdiri atas kursi je tu. Saya amat berharap agar kerjasama awam dan swasta seperti ini yang dijalankan dalam model sekolah amanah ini dapat diteruskan dan dijadikan panduan ke arah pendidikan yang lebih berkualiti serta penjanaan generasi yang lebih mantap demi pembangunan pendidikan negara. Kita perlu segera menghapuskan pemikiran lapuk yang mungkin masih dipegang oleh mereka yang gagal menyadari bahawa negara kita telah berubah, yang merasakan bahawa hanya kerajaan sahaja mempunyai tanggungjawab dalam sektor pendidikan. Hakikatnya semua pihak, baik kerajaan maupun pihak swasta maupun masyarakat, semuanya mempunyai peranan masing-masing. Kerajaan bukan sahaja menjalankan pendidikan, tetapi wajib juga tidak memonopoli, malahan membuka ruang agar pihak-pihak lain juga boleh membantu dalam menjalankan pendidikan. Saya yakin dengan peluang yang akan diberikan oleh kerajaan, pihak swasta dan mungkin juga pihak social businesses, social enterprises boleh melibatkan diri dengan secara aktif dalam penyampaian pendidikan di seluruh negara. Sebenarnya hari ini ada satu lagi pihak yang banyak juga menjalankan pendidikan tapi jarang disebut. Di pihak komuniti memang ada sekolah-sekolah dijalankan oleh masyarakat setempat, contohnya sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah pondok. Dan di kalangan mereka yang biasa dengan community stateless and refugee children, banyak sebenarnya badan-badan kebajikan yang menjalankan pendidikan. Jadi sebenarnya banyak pihak yang berminat dan mahu untuk terlibat dalam pendidikan. Era baru ini perlu menjadi sebuah era yang benar-benar membolehkan semua pihak yang berkemampuan dan berkeinginan sama-sama menjalankan usaha mendidik anak bangsa kita. Bagi mewujudkan kerjasama awam dan swasta yang mapan, satu pembaharuan diperlukan
dalam pelaksanaan dasar dan pengurusan pendidikan negara agar kita dapat memenuhi keperluan pihak swasta di samping memastikan agenda pendidikan kebangsaan dapat dikukuhkan. Kunci utama pada kelangsungan kerjasama awam dan swasta yang mapan ialah kesediaan kedua-dua pihak untuk bersikap responsif kepada perubahan dan pembaharuan. Pihak swasta perlu anjal dalam memikirkan bagaimana mereka boleh membantu dalam penyampaian pendidikan di tempat-tempat yang mungkin tidak semewah bandar-bandar besar. Dan pegawai-pegawai dalam kementerian, bagi pegawai dalam kementerian ini juga merupakan satu cabaran. Pegawai dalam Kementerian Pendidikan Malaysia perlu segera mengubah sikap dan menyadari bahawa kita dalam kementerian memerlukan semua pihak. Kita tidak tahu semua perkara dan kita perlu menghormati juga pandangan-pandangan yang diberikan oleh mereka yang mungkin datang daripada luar kementerian. Pegawai dalam Kementerian Pendidikan Malaysia perlu sedar bahawa pihak swasta bukan hanya penderma semata-mata dalam program sekolah amanah, tetapi mungkin kepakaran mereka, keinginan mereka untuk menyumbang kepada pembangunan negara boleh menjadi penggerak utama dalam sektor pendidikan. Jadi perlu berlaku perubahan bukan saja di tingkat sekolah, tapi saya rasa untuk memastikan kejayaan program sekolah amanah ini, antara faktor utama yang perlu kita pastikan ialah berlaku juga perubahan dalam mindset pemikiran minda pegawai tinggi di Kementerian Pendidikan Malaysia. Sehubungan dengan itu, saya menyeru badan-badan swasta yang lain agar menyambut saranan kerajaan untuk turut terlibat dalam penghasilan impak berganda pembangunan pendidikan negara kita. Bukan setakat penderma-penderma yang kita dengar disenaraikan tadi pada Yayasan Amir, kita menjemput ramai lagi untuk menjadi penderma juga. Dan satu langkah segera yang boleh dijalankan ialah dengan memberi sumbangan kepada program sekolah amanah yang sedia ada. Tetapi dalam jangka masa lebih panjang, ini saya sebut kepada Tan Sri Dahsyat dan Tan Sri Zul semalam. Dalam jangka masa panjang, inilah juga peluang untuk pihak swasta memberikan idea-idea baru bagaimana kita boleh membuat lonjakan dalam sekolah amanah kita, termasuklah dengan mencadangkan model-model baru yang mungkin boleh kita terokai dalam menjalankan program sekolah amanah. Alangkah baiknya jika kita ada kepelbagaian model agar bebanan yang kini terpundak di atas bahu Yayasan Amir dan Nik dapat sama-sama kita ringankan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebagai penutup, sekali lagi saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas komitmen dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh semua pihak dalam membentuk kerjasama awam swasta yang wujud pada hari ini, terutamanya kepada bahagian pengurusan sekolah harian Kementerian Pendidikan Malaysia dan pihak Yayasan Amir serta rakan-rakan penaja yang disebut tadi. Saya juga berharap persidangan pada kali ini yang disertai oleh lebih 700 peserta berangkumi barisan pengetua, guru besar, guru-guru, murid, pegawai JPN, PPD dan wakil-wakil penaja merupakan salah satu wadah bagi mengemeling idea dan tenaga pelbagai pihak yang berkepentingan untuk memenuhi aspirasi sistem pendidikan negara. Saya pasti semua yang hadir ke persidangan program sekolah amanah pada kali ini mempunyai idea dan pengalaman yang boleh kita kongsikan bersama-sama. Saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk terus menyokong program sekolah amanah bagi menjayakan model mereformasi, bagi menjayakan model ini, kita menjayakan usaha untuk mereformasi pendidikan negara. InsyaAllah, melalui model seperti sekolah amanah dan juga lain-lain aliran pendidikan dalam negara kita, Malaysia baru ini akan mampu merealisasikan hasrat kerajaan untuk melahirkan generasi Malaysia yang inklusif, moderat dan dihormati oleh dunia. Maka dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan persidangan program sekolah amanah tahun 2018. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Mohon menunggu perhatian kita di atas kita untuk menerima cenderamata tanda penghargaan. Untuk itu, Majlis mempersilakan Yang Mulia Raja Tan Sri Dato' Sri Arsyad bin Raja Tun Kuda diiringi Dato' Nurizam Bapu Hashim untuk menyampaikan cenderamata tersebut. Untuk kawan para pendiri, cenderamata ini merupakan hasil karya murid adik Ina Natasha binti Ismail dari Sekolah Kebangsaan Kampung Gembira, Kota Samarang, Sarawak.
Masjid mengucapkan terima kasih kepada yang berusaha Encik Wan Tanzil Wamidan dan Yang Mulia Raja Tan Sri. Hadirin dan hadirat dimuliakan sekalian, dipersembahkan anak dalam gading dari Sekolah Menengah Kebangsaan Lundu, Sarawak. Dipersilakan. Hoha! Lalu kepenatai bala kita semua, kami tuari SMP Lundu, Sekolah Amanah, dekat memandang kita, Siti dekat adat main bangsa Iban, Bak Menang Sarawak, yang nak ngajat diberi nama Ajat Ubuang. Ajat Ubuang tu ia nusi ketengan dia, bala Indo Iban bertenun ke kuak kumbuk, kemayang liak semua. Ditusi cerita, Siko Indo Iban di bernama Kuman, bermimpi bertenun ke puak kumbuk diajar ketarang. Lalu dia ia berengkah ngajar bala Indo Iban berumah panjai bertenun ke puak kumbuk nitiah ke mimpi diajar ketarang. Sebedau sudah ia mula ke pengawak bertenun puak kumbuknya. Dia bala bujang berani dekat muka kejalai awak ke pengawak bertenun sidak ia hendak dikacau antu jahit. Engkau bisik sini pelawakku, antu jahit mau kita ibat dewan tu.
untuk makluman para hadirin, Sekolah Tarian Kebangsaan Lundu telah merangkul Johan Festival Tari Malaysia Kebangsaan 2017 dalam kategori irama Rangkaian Melayu. Majlis sekali lagi mengakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang berusaha Encik Wan Saiful Wanjan atas kesudian bersuah pandang bagi menyempurnakan majlis perasmian persidangan Sekolah Amanah tahun 2018. Hadirin diminta memberi laluan mesra kepada yang berusaha Encik Wan Saiful Wanjan dengan diiringi tetamu kehormat lain meninggalkan dewan untuk keluar pameran. Tersilap tersalah harap diampun.